Assalamualaikum. Hari ini dalam pelajaran fizik awak akan belajar leraian vektor. Okey. Ini adalah tajuk yang sangat penting yang berguna dalam kebanyakan bab fizik ya. Okey, apakah vektor? Yang dikatakan vektor adalah kuantiti fizik yang mempunyai magnitude dan arah. Okey, apakah magnitude? Maksudnya magnitude ni maksudnya nilai. Arah apa? Arah awak tahu lah, kiri, kanan, depan, belakang, atas, bawah. Okey, apakah kuantiti fizik? Yang kata kuantiti fizik seperti laju, hal laju, pecutan, daya, ketumpatan, jisim, berat. Banyak saya nak nampak semua pun. Banyak. Berat, tegangan. Okey, bila kata kuantiti fizik, awak boleh kira dia. Awak boleh kira. Contoh, laju boleh kira tak? Awak tengok dekat meter kereta ayah awak kan ada kan? Boleh kira maksudnya. Laju boleh kira. Pecutan boleh, daya boleh. Semua yang boleh dikira adalah kuantiti fizik. Panjang boleh tak kira panjang? Boleh. Yang tak boleh kira contoh apa? Jin. Jin tak boleh kira. Awak tak boleh nak ukur dia. Alam ghaib. Yang tu tak boleh. Jadi yang tu bukan kuantiti fizik. Selagi awak boleh ukur berat dia punya jisim ke apa semua tu, maka dia adalah kuantiti fizik. Jadi kuantiti fizik dia boleh jadi dua jenis. Dia boleh jadi vektor atau bukan vektor. Bukan vektor ni juga dipanggil skala, kuantiti skala. Okey. Yang kata vektor tadi dia ada magnitude dan arah. Dia ada magnitude, dia ada arah. Kalau bukan vektor, dia hanya ada magnitude. Magnitude ni nilai. Boleh kira tapi dia tak penting. Arah, kiri, kanan, depan, belakang semua tak penting yang ni. Jadi yang kata vektor tadi apa dia? Kuantiti fizik contohnya apa? Okey, dia ada arah. Laju ni arah tak penting. Jadi laju dia duduk dekat bukan vektor. Hal laju pula, hal laju duduk sini. Sebab hal laju arah penting. Cikgu ajar itu mula-mula. Kan? Okey, lagi. Pecutan. Pecutan duduk sini. Okey, daya. Daya duduk sini. Daya arah penting. Ketumpatan. Ketumpatan ni awak tengok berapa padatnya satu benda. Yang tu arah tak penting. Jadi dia duduk sini. Ketumpatan. Okey. Jisim. Ketumpatan, daya dah. Jisim. Jisim duduk sini. Jisim tu berapa banyak molekul atom ataupun atom unsur di dalam satu isi padu. Okey, tu jisim. Dia arah tak penting. Tapi jisim darab graviti jadi berat. Berat arah penting, ke bawah ke atas semua. Okey, jadi tu contohlah. Jadi hari ni kita nak meleraikan vektor. Vektor boleh dileraikan. Okey. Dalam tajuk asal kalau awak buka di buku dia panggil leraian daya. Awak belajar leraian untuk daya saja. Awak belajar untuk yang ini saja. Yang ni tak belajar. Ni kalau awak masuk universiti, awak nak jadi engineer. Ataupun awak nak jadi guru fizik ke, awak nak belajar, awak nak jadi
yang berkaitan dengan fizik, ataupun awak nak jadi orang yang jaga mesin, memang awak kena tahu, kena belajar yang lain ni. Sebab dia penting. Okey. Jadi hari ni kita akan tumpu kepada daya. Walaupun boleh yang lain, tapi kita akan tumpu lebih kepada daya. Okey. Apakah yang dikatakan lerai? Tadi vektor awak tahu dah. Suatu yang boleh diukur, kan? Boleh ukur berapa dia, berapa besar, berapa kecil. Kemudian dia ada arah. Yang tu. Leraian. Apa maksud lerai? Lerai, awak boleh pecahkan dia. Lerai ni boleh pecahkan. Okey. Pecahkan kepada apa? Tak tahu. Okey. Jadi saya bagi contoh di sini. Okey. Contohnya awak ada kes ini. Satu kotak ditarik dengan tali. Sebab orang yang tarik tu tinggi, maka dia membuat satu sudut. Okey. Ni orang yang tarik kotak. Saya lukis sikit lah. Ni orang tu tarik kotak. Okey. Kotak ditarik. Okey, tarik dengan daya. Dayanya adalah 5 Newton. Yang ni adalah daya. Daya kemampuan menarik mesti daya. Daya 5 Newton. Okey, kotak ini rendah. Orang yang tarik tinggi, maka dia membuat satu sudut. Sebenarnya ini sangat rugi. Kalau boleh buat macam ni, untung. Kotak tarik dengan daya 5 Newton. Okey, tapi orang tu kena macam mana, saya tak tahu lah. Mungkin bukan orang yang tarik sebab rendah. Mungkin ada satu mesin yang tarik. Okey. Ditarik oleh apa, saya tak tahu lah. Ada satu kereta tarik. Kereta kecil. Satu kenderaan tarik dia. Okey, kalau macam ni 5 Newton untung, macam ni rugi. Kenapa? Kerana bila condong, bukan 5 Newton yang bertindak. Yang bertindak adalah daya yang kurang lagi. Sebab yang dia kira daya yang ini sebenarnya. Saya lukis dengan color lain. Yang ni yang dikira ni. Sampai ke tempat yang sama dengan tangan orang tadi lah. Yang ni yang dikira. Yang condong ni tak kira semua. Dia ambil yang dia panggil apa? Mengufuk sahaja. Mengufuk. Mengufuk ataupun mengufuk ni maksudnya selari dengan paksi X. Kan? Paksi X macam ni kan? Ni paksi X. Okey. Di sini ada satu lagi daya yang saya pakai color lain lagi. Yang macam ni. Daya yang macam ni pun ada. Yang ni tadi daya ni nama dia daya mengufuk. Yang biru ni nama dia daya mencancang. Mencancang ni maksudnya apa? Maksudnya selari dengan paksi Y. Itu mencancang. Okey. Jadi kalau daya ni namanya F. Okey. Yang ni selari dengan paksi Y. Paksi Y macam mana? Macam ni. Kan? Ni paksi Y. Yang tadi ni paksi X. Yang ni paksi Y. Yang ni mengufuk. Yang ni mencancang. Kalau awak tengok dalam buku awak kan bahasa Inggeris, dia panggil ni horizontal. Yang ni dipanggil vertical. Itu maksudnya. Kalau awak tak faham apa-apa dalam buku awak MBA, tanya saya. WhatsApp saya. Okey. Horizontal and vertical. Okey. Jadi
Kalau yang ni namanya F 5 Newton tadi, maka ini ada nama juga. Ini daya yang selari dengan paksi X namanya Fx. Ini daya yang selari dengan paksi Y namanya Fy. Faham? Okey. Jadi di sini tugas awak adalah kena mengira berapakah nilai Fx dan berapakah nilai Fy. Nah, dalam leraian vektor awak nak cari apa? Awak nak cari Fx dan Fy. Okey. Kalau tadi cikgu kata vektor ni, vektor kalau halaju V, maka awak ada Vx dan Vy. Halaju komponen X, halaju komponen Y. Adakah halaju komponen X ni? Maksudnya ni halaju di atas jalan raya. Dia horizontal. Kalau halaju Y ni, halaju roket yang naik ke atas. Paksi Y kan? Okey, faham? Okey. Jadi di sini daya yang berguna untuk menggerakkan kotak tadi hanyalah daya Fx. Adakah daya Fy ni berguna? Tidak berguna. Apa jadi kalau daya Fy ni kuat sampai dia jadi kita kata nak bagi dia berguna, dia kena cukup kuat. Sebab ni berat Dia kena buat apa? Kalau Fy ni berguna, dia mampu menarik kotak ni naik ke atas, baru dia berguna. Dalam kes ni dia tak naik ke atas, dia hanya orang ni tarik, dia hanya diheret sepanjang landasan kan? Landasan ke apa ni? Tanah ni tanah rata ni diheret, maka hanya Fx yang berguna. Dalam kes ni lah. Ada kes Fx tak berguna, Fy berguna. Contohnya awak nak gantung gambar tapi pakai 2 tali. Satu tali di sini, satu di sini. Yang ni dia ada komponen X dia. Ni kita kata T. Ni nama dia M. Ni daya ni nama dia T. Ni terbalik pening tak. Ni M. Okey. Ni T. Maka yang ni dia akan jadi Tx. Yang ni akan jadi Ty. Kan? Yang ni pula jadi apa? Mx, My. Okey. Yang manakah yang berguna? Adakah gambar yang tergantung ni, gambar ni dia bergerak ke kiri atau ke kanan? Tidak. Maka yang ni Tx dengan Mx tak berguna. Yang berguna apa? Yang nak gantung ni, yang berguna hanyalah komponen Y. Ini dua berguna. Sama-sama bekerjasama nak gantung gambar bagi stabil. Faham Okey. Jadi dah cerita dah banyak, macam mana nak kira. Okey. Saya akan ambil kertas lain. Okay. Jadi katakan kita buat lain. Awak ada daya ni 5 Newton, namanya F. Okey. Jadi awak tahu dah ada komponen Fx, ada komponen Fy. Okey. Bila dia condong, dia membuat satu sudut. Sudut ni kita kata namanya sudut theta. Bentuk ni okey, nama dia THETA. Theta. Theta ni apa? Theta ni adalah huruf T bagi orang Roman dulu-dulu. Dia guna banyak dalam sains lah. Kita guna alpha lah, beta, theta, psi, psi lagi pi.
sampai ni P. Sin ni saya tak pasti. Pasal ni P kecil kot, ni P besar. Nah, entahlah saya. Beta ni B, alpha ni A. Nah, theta ni T, nah, huruf T. Okey. Jadi theta ni nama sudut, nah. Okey. Jadi fx adalah datang dari f ni vektor yang asal ni f darab dengan cos theta. Y pula dia adalah f darab sin theta. Okey, tugas awak kena hafal benda ni. Tapi taklah teruk nak hafal dia. Bila awak buat banyak kali sampai sebelum SPM buat soalan, lama terhafal sendiri. Okey. Dan sin dengan cos ni awak akan belajar dengan Cikgu Farhan sekali lagi dalam kelas matematik moden. Awak pun akan belajar dengan saya sekali lagi dalam kelas matematik tambahan tingkatan 5. Jadi awak akan jemput selalu. Okey, sekarang ni awak hanya menggunakannya tanpa faham sangatlah. Okey. Awak kena ingat, macam mana nak kenal fx awak tak dah. Kan yang mengufuk. Yang ni awak tak dah. Mengufuk. Iaitu selari dengan paksi X. Yang ni fy. Apa dia? Mencancang. Iaitu selari dengan paksi Y. Itu tahu Okey. Cuma ni nak ingat, macam mana nak tahu dia cos, macam mana dia sin. F sama juga kan. F kali ni kali bukan X ni darab. Okey, saya tulis takut awak tak. Ni darab F darab sin theta, ni F darab cos theta. Okey. Macam mana nak ingat yang mana cos mana sin? Awak ambil tangan. Okey, buat begini. Jari awak yang panjang ni, ada 4 semua ni, dia duduk di kuantiti yang asal tadi, F. Kemudian awak buat begini. Buat begini. Awak nampak antara 4 jari awak dengan jari ibu ni ada sudut. Sudut apa? Sudut theta. Okey. Yang bersebelah dengan yang asal, ni yang asal panjang, yang sebelah dia adalah cos. Yang ni apa pula? Yang sin ni, kalau awak tengok, kalau ni macam, bayangkan ni ada mata orang kat sini. Katalah sudut ni macam satu mata. Ni yang bertentang dia jadi sin. Yang bersebelah ni dia jadi cos. Yang jari ibu ni jadi cos. Saya tulis sini. Okey, Allah tak nampak. Ni jadi cos. Ini cos. Yang setentang ni, yang ni adalah sin. Kadang-kadang gambar dia berubah jadi begini. Awak bayangkan dia jadi begini. Saja soalan buat. Okey, ni asal F. Lepas tu dia kata, ada 2 komponen. Ni fx. Ni dia tak buat x, dia kata fm. Ni fn. Pening dah. Mana cos, mana sin? Jadi awak tengok sudut kat mana? Sudut sini. Awak ambil tangan, buat begini. Okey. Nampak tak apa nampak. Okey. Jadi yang sebelah ni adalah cos. Jadi yang ni adalah f cos theta. Yang ni sudut, yang bertentang dengan sudut ni adalah sin. Okey. Boleh Nanti kita tengok awak akan buat bab ni saya tak cepat kita akan buat banyak soalan, mungkin pakai seminggu. Jadi awak lama-lama buat akan cekap sendirilah insya-Allah. Okey. Jadi sekarang katalah theta sama dengan 30 darjah. Jadi kita nak kira. Soalan cikgu, cari nilai A fx, B fy. Jadi apakah fx? Cikgu pecah dua. Fx adalah fx sama dengan apa? F darab cos theta. F darab cos
theta. F berapa? F adalah 5 Newton. 5 Newton. Darab dengan cos theta. Tulis cos theta berapa? Theta 30 darjah. Masukkan 30 darjah sini. Okey, ini pula. Apakah Fy? Fy adalah F darab sin theta. Sin theta. Iaitu sama dengan 5 Newton darab sin 30 darjah. Okey. Habis lagi? Belum habis. Tak habis lagi. Cos 30 berapa? Okey, ambil kalkulator. Amboi tunggu sekejap nah. Saya nak kena buka ni sekejap. Okey, saya ada sini. Dia ganggu sikit, gelap sikit. Okey, cos 30. Okey, awak ambil cos. Oh, ni dalam radian. Alamak, sekejap nah. Okey, sorry tadi awak kena bagi sini dalam bentuk DEG DEG ni degree. Tengok dalam kalkulator awak pun dia kena ada DEG nah. Tadi dia bentuk lain. Tak boleh dapat nah. Okey, tak apa Yang tu kalau tak faham tanya saya lain. Okey. Okey, sekarang kita nak cari apa? Cos 30 kan? Jadi tekan cos. Tekan 30. Dapat berapa? Tengok jawapan dia. 0.866. 0.866. Okey. Okey, ni dah habis. Sekarang kita nak tengok apa? Sin pula Sin 30. Sin 30 iaitu 0.5. Yang ni 0.5. Okey. Jadi seterusnya kita nak kira apa habis lah. Dari sini awak ada 5 Newton darab 0.866. Jadi 5 darab 0.866 dapat 4.33. Jadi ini 4.33 Newton. Okey, sini pula 5 Newton darab 0.5. Yang ni adalah setengah 5 darab setengah adalah 2.5 Newton. Okey. Jadi awak dah dapat dah. Oh, komponen X dia, komponen yang mengufuk adalah, kalau ini 5 Newton, ini adalah 4.33 Newton. Okey. Yang ni pula berapa? Ni Fx. Ni Fy. Fy adalah berapa? 2.5 Newton. Tak nampak 2.5 Newton. Kalau awak tengok asalnya orang tadi mana orang tadi dia bagi daya 5 Newton tapi sebab condong yang bertindak hanya berapa? Hanya 4.33 Newton. Dan sebab ada apa ni? Fy ni ada 2.5 Newton. Yang ni tak membantu langsung untuk pergerakan tu. Jadi penatlah dia bagi 5 Newton tapi yang bertindak hanya 4 lebih sahaja. Jadi awak faham apa yang berlaku kepada daya. Dia sebenarnya daya condong. Daya ni condong tapi yang bertindak adalah yang selari dengan arah pergerakan. Arah pergerakan sepanjang ini, maka yang bertindak adalah Fx saja. Fy tak bertindak. Bayangkan pergerakan ke atas, kita tak kacau dah Fx. Kita hanya tengok Fy. Faham setakat ini? Kita akan buat lagi bab ni beberapa kali, topik ni beberapa kali. Nanti awak tengok, untuk hari ni awak tengok soalan. Saya bagi soalan yang senang saja. Awak cuba buat Baik, ini soalan satu sahaja. Untuk leraian vektor di mana awak ada daya 10 Newton, kemudian awak nak leraikan kepada Fn dan Fm. Di sini awak tak tahu mana yang asalnya X, mana Y. Dalam ni bukan XY dah. Dia M dan N. Yang awak kena kenal yang manakah F cos theta, mana F sin theta. Awak ingat kaedah saya tunjuk tangan tadi macam mana awak nak tengok di celah dan sebagainya.
awak kena cari FM dan FN. Okey, hantar kat saya hari ni pukul 6 petang ya. Okey, baik. Assalamualaikum.